Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam agama Allah, yakni agama Islam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan menuntut ilmu Allah dengan beberapa darjat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ni'matanin maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang Allah berikan pada hambanya, tanda cinta kasih sayang Allah pada hambanya. Namun pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia lupa untuk bersyukur. Yang pertamanya nikmat sihat, dan yang keduanya nikmat masa lapang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Taala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan, ya, buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan syukur kita ucapkan dengan memperbanyakkan yang mengucap kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji yang layak kami puji hanya kepada Allah Taala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehingga ke hari ini untuk sama-sama kita istiqamah melaksanakan perkara, tugas dan tanggungjawab. Dan pastinya tanggung atas dunia, jawablah esok akhirat, ya. Atas dasar kerana responsibility itu, tanggungjawab itu, maka kita hadir untuk melaksanakan segala bentuk perintah, apatah lagi menghidupkan. Antara sunnah baginda Nabi SAW itulah solat jamaah, kerana kita yakin dan percaya bahawa pernah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan mereka yang solat berjamaah ini, pahala dia luar biasa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka, ya, berbanding daripada orang yang sembahyang seorang-seorang. Jadi atas dasar kerana hadis ini, maka kita datang bersusah payah untuk kita menghidupkan antara sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat-saat dan ketika ini kita melihat ramai di kalangan pakcik-pakcik, ya, ataupun tok-wan-tok-wan menjadikan PKP juga di masjid, ya. Jadi alhamdulillah, ya, sehingga ke hari ini Allah Taala pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang duduk di sekitar Sungai Tenggih ini. Namun esok terpaksalah sembahyang kita rumah balik masing-masing, ya. Jadi alhamdulillah dapat juga tuan-tuan, ya, untuk sama-sama berkongsi sedikit perbincangan yang kita nak teruskan lagi, membahaskan ataupun memahami tentang teks-teks hadis yang mana pernah satu ketika dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah menyebut dan sehingga direkodkan, yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang diberi peluang untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada hadis yang ke-37 ya, yang membicarakan tentang kelebihan azan dan saf yang pertama. Begitu juga kelebihan isyak dan solat subuh secara berjamaah ya. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat ataupun mungkin ada yang pernah tengok di laman web ataupun FB di media MST Sungai Tenggiri, jadi kita berhenti iaitu membicarakan tentang sunat menguatkan azan, suara azan ya, walaupun di mana kita berada, hatta dalam hal keadaan apabila kita ditugaskan untuk mencari nafkah mengembala kambing, walaupun tidak ada orang yang berjamaah dengan kita, tetapi disunatkan bagi orang yang nak mendirikan semayang itu bukan sekadar iqamat tetapi laungkan azan. Sebab ada makhluk lain selain daripada kita manusia ni, adanya yang namanya jin, dan jin ini ada yang Islam. Jadi tuan-tuan, mereka dengar pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang, biar banyak orang yang menjadi saksi, biar makhluk Allah banyak jadi saksi bahawa hidup atas dunia, setiap kali tiba waktu semayang kita tak pernah tinggal semayang. Jadi mereka inilah yang akan membantu kita menjadi penyaksian ketika mana kita menghadap Allah suatu hari nanti ya. Jadi insya-Allah pada malam ini sebagai pembukaannya, mari kita dengar kelebihan antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan direkodkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bihi qal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia itu mengetahui sesuatu yang ada pada azan dan begitu juga pada saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya, melainkan mereka membuang undi, nescaya mereka akan membuang undi. Dan kalau mereka mengetahui tentang faedah bersegera semayang, nescaya mereka akan berlumba-lumba kepadanya. Dan kalau manusia itu mengetahui apa yang ada pada isyak dan apa yang ada pada subuh, nescaya mereka datangi keduanya sekalipun dalam keadaan mengesot. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memotivasikan buat kita sebagai seorang hamba Allah taala ya, yang hidup atas dunia ni kita tak nak cari selain daripada dua perkara yang sering kita dengar dan kita sebut sebelum ini. Manusia hidup sebagai seorang hamba, dia cari dua perkara yang penting dalam hidup dia. Pertama sekali ialah keberkatan daripada Allah. Sebab itu Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang diberi kehidupan atas dunia ni, antaranya mereka dianugerahkan panjang umur. Panjang umur melebihi daripada had kifayah. Istilah had yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sama, Nabi kita sebut bahawa bukan setakat anugerah umur yang panjang, wa hasuna amalu, maka sepanjang kehidupan itu melakukan kebaikan. Bukan nak menunjuk pada orang, tetapi kebaikan itu yang merupakan satu kewajipan bagi seorang manusia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya, Nabi kita bila disebut macam ini, keberkatan yang pastinya kita duk cari selama ni, dia ada ujian demi ujian. Orang yang nak cari rezeki, kadang-kadang Allah uji dia tuan-tuan dengan harta yang mudah,
harta yang tak payah kerja lebih-lebih. Duduk tuan-tuan atas meja dah ada duit. Bahkan bukan setakat itu saja, ada yang dapat duit melalui bawah meja pun ada juga. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, keberkatan dari sudut rezeki ataupun umur ni, ini yang kita cari. Sebab orang yang hidup sepanjang dengan keberkatan, dapat keberkatan daripada Allah, setiap masa, setiap umur yang berlalu, masa yang berlalu tu Allah Ta'ala akan bagi pahala, dikira sebagai melakukan satu ibadah. Lepas tu pertama sekali kita cari berkat. Yang kedua kita cari apa? Saya dan tuan-tuan, kita cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cari redha. Bila sebut tuan-tuan redha ni, pasti antara amalan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, benda yang mudah diucap, susah nak buat. Apa dia? Inilah redha. Redha bukan senang tuan-tuan. Orang yang kematian isteri, saya redha. Bukan senang nak sebut redha. Dia nak terima hakikat tu tuan-tuan ya. Isteri yang ada peneman di waktu malam, di waktu malam, di waktu makan, tuan-tuan, dia redha dengan kematian. Susah nak terima macam tu saya dengar. Tapi nak sebut redha, ini kata Imam Ghazali, benda yang senang diucap tapi susah kita nak buat. Tapi itulah hakikatnya. Kita manusia walaupun susah, itu yang ujian buat kita untuk memiliki. Baik itu banyak perumpamaan di kalangan para ulama mengatakan bahawa benda yang sebegini, seumpama kita ni tuan-tuan seorang yang nelayan, kita mencari rezeki ya. Ada orang yang bekerja di jabatan kerajaan, tak apalah, setiap bulan 25 hari bulan masuk gaji kan. Ada yang sara hidup suami isteri, anak-anak semua disebabkan kerana hasil menangkap ikan, mancing dan sebagainya. Tuan-tuan bisa tangkap belut. Saya pun tuan-tuan pengalaman lah tangkap belut. Belut ni dalam kita duk tangkap belut tuan-tuan, mudah ke dapat, susah? Boleh dapat tapi susah nak pegang. Sebab apa? Dia licin, dia keluar lendir tu. Jadi gitulah hakikatnya. Benda yang namanya syukur ni tuan-tuan, benda ikhlas ni juga yang disebut oleh Imam Ghazali. Benda ni macam umpama macam belut, akan kecapi oleh seseorang tetapi susah nak sampai nak tangkap belut ni. Oleh sebab demikian, sidang muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ginilah hakikat yang kita hidup atas dunia. Tak cari benda lain, kita cari dua perkara ni insya-Allah. Bila Allah redha hidup kita atas dunia ni, insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pilih kita memasuk di satu tempat yang penuh dengan keredaan. Allah sediakan mereka yang namanya redha ni tuan-tuan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hadis demi hadis yang kita sebut sebelum ini, antaranya Nabi kita Muhammad SAW menyebut, kalaulah semua manusia yang mengetahui kelebihan orang yang mengumandangkan azan. Ini kita motivasilah bagi kita. Setiap kali mesyuarat agung kadang-kadang orang lari sebab tak mau pegang jawatan. Kita bukan sebab kerana nak belagak-belagak sangat, tidak, tetapi kita melihat tentang motivasi ni. Orang yang azan mulia tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala. Berapa ramai tuan-tuan yang kita dengar cerita sebelum ni. Ada pakcik-pakcik Tok Bilal hampir 80 tahun tuan-tuan khidmat sebagai seorang muazzin Bilal yang bukan dibayar oleh Jabatan Agama Islam, tapi subhanallah, sebab kerana minat cinta dia tuan-tuan, satu amalan pekerjaan yang begitu hebat di kacamata Islam itu tuan-tuan, dia berkhidmat tanpa dia nak kepada duit dan sebagainya. Akhirnya takdirnya tu orang tanya kita, macam mana ustaz nak dapat mati yang namanya husnul khatimah ni? Banyak yang kita lihat sebelum ini, yang kita duk uruskan jenazah sebelum ini, yang kita duk dengar tuan-tuan cerita pengurusan jenazah. Mati seseorang tu, banyak mana waktu dia hidup melakukan amalan tersebut, kebanyakan yang biasa Allah cabut waktu amalan ni buat. Tuan-tuan tengok ada orang meninggal dunia dalam keadaan sedang baca Quran, cek dia punya portfolio tu. Sepanjang hidup dia tuan-tuan, tiap-tiap hari dia tak pernah lekang tangan dia daripada memegang mushaf dan yang namanya Al-Quran. Maknanya dia sentiasa mulazamah dengan bacaan Al-Quran. Begitu juga tuan-tuan orang yang dalam keadaan mati dalam sembahyang, tengah-tengah sujud, tuan-tuan pergi tanya isteri dan juga anak-anak dia, tiap-tiap malam tak pernah lupa untuk solat sujud walaupun 2 rakaat, sujud tahajud kepada Allah Ta'ala.
Banyak mana amalan yang dilakukan waktu hidup, waktu sihat, itulah tuan-tuan tanda husnul khatimah. Allah cabut. Allah maha sayang pada hamba-hambanya yang melakukan amal-amal soleh. Lepas itu kita risau takut mati-mati tengah ngarang. Tuan ngarang. Ngarang nombor ekor. Nauzubillah. Aduh. Saya baru ni tuan-tuan, bukan saya mengarang tak. Saya tak tahu tuan-tuan, ada seorang, banyak jugalah, lebih kurang lah 20 motosikal juga tuan-tuan. 20 biji motosikal. Semua pakat macam ambil exam SPM. Tapi yang ambil SPM tuan-tuan bukan 17 tahun, 71 tahun. Duduk atas meja pakat ngarang. Dia punya matematik 4 nombor je. 4 nombor je matematik dia. Saya pun pelik tuan-tuan, saya tanya orang tu, ni tengah buat apa? Rupanya dia kata tengah mengarang tuan-tuan. Orang tikam nombor rupanya. Dan orang jenis tikam nombor ni pula tuan-tuan, rupanya dia cerita, tiap-tiap malam sebelum dia nak tidur tu tuan-tuan, dia ada letak buku di atas bawah-bawah dia punya bantal. Kadang-kadang dia dapat wahyu, istilah wahyu tak elok. Dia dapat ilham. Bangun-bangun tuan-tuan, dalam mimpi dia tu aksiden. Berlaku aksiden tuan-tuan, kepala otak memang dah nombor. Tengok nombor dulu. Tu yang kadang-kadang bila berlaku aksiden kat Sungai Tenggiri ni, orang tak tolong orang dulu, dia tengok nombor dulu kereta tu. Tapi bukan Sungai Tenggiri lah, nak cerita memang tak nombor tu ya. Banyak tuan-tuan ni kita tengok, na'udzubillah lah, minta tuan-tuan Allah jauhkan kita lah dan keluarga kita, anak-anak yang muda-muda ni. Sebab saya tengok baru ni, bukan setakat Tok Wan, orang yang pastinya tuan-tuan di rumah ada 2-3 orang anak yang usia belasan tahun. Sebab kita risau ya. Anak-anak bila tengok ayah macam ni, anak-anak bila dia tengok Tok Wan dia begini, tak lari tuan-tuan, esok pun dia nak garang juga. Jadi kita risau tuan-tuan perkara ini berlaku sebab mereka ni generasi di bawah ni dia tengok di atas dia. Baik itu kita ni sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah maupun Tok Wan ataupun opah yang kita kena tunjuk contoh dan tauladan. Hatta kalau bertengkar sekali dengan isteri kita, dengan orang rumah kita, jangan kita tunjuk pada anak-anak kita. Sebab apa? Mereka ni tuan-tuan dia punya emosi terganggu. Ni musim PKP ni ya Allah ya. Saya dah sebut banyak kali, mungkin ustaz-ustaz lain dah sebut, antaranya juga yang banyak berlaku ialah kepincangan sehingga melibatkan tuan-tuan bercerai-berai. Bercerai-berai tuan-tuan disebabkan kerana tekanan. Ya, memang tak nafikan tekanan, tapi nak buat macam mana kita hidup tuan-tuan ya. Saya kagum dengan ayahanda-ayahanda yang depan saya ni, yang boleh istiqamah dengan isteri yang pertama, dan itulah satu-satunya yang boleh kekal sampai 40 tahun, 50 tahun. Antara yang pastinya tuan-tuan ya, ayahanda-ayahanda yang amalkan ialah toleransi. Maknanya kita sefahaman antara satu sama lain. Macam tu juga kita. Yang muda ni pun kita tengok dia boleh kekal sampai 40, 50 tahun. Apa sebab? Antaranya toleransi. Betul ayahanda? Toleransi penting. Kadang kita balik kuliah tuan-tuan, tengok dekat kita punya atas meja makan tu tak ada makanan. Orang rumah kita tuan-tuan, dia ingat kita ni dekat kuliah dah ada makan. Nak buat macam mana? Kadang-kadang setengah tu AJK tak bagi makan. Macam ni, macam Sungai Tenggiri seronok chicken chop. Dia seronok datang. Kan? Nak buat macam mana tuan-tuan? Kita makan apa yang ada. Kita tak payah menyusahkan. Toleransi, tasamuh dalam bahasa Arab ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang tak faham, hatta sampai satu ketika berlakunya perceraian yang jadi mangsa adalah anak-anak. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Ni kita nak sebut tuan-tuan, banyak mana orang yang hidup atas dunia waktu dia sihat, dia melakukan perkara tersebut, insya-Allah kalau banyak kebaikan, kalau mati dalam keadaan mengumandangkan azan, Allah cabut sedang menyebut kalimah yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalimah ni lah pertama sekali yang mula-mula tuan-tuan kita dengar, lepas saja keluar daripada rahim ibu kita, inilah kalimah ni. Allah muliakan pak cik Tok Wan yang istiqamah dengan amalan tersebut. Subhanallah, ambil nyawa dalam keadaan benda yang dilakukan waktu dia hidup, waktu dia sihat. Baik tu kalau boleh lepas ni, kalau ada mesyuarat agung, berebutlah jawatan Tok Bilal. Imam tak boleh lah, imam dah ada. Nak ceritanya tuan-tuan,
Yang keduanya Nabi kata berebut untuk duduk saf yang pertama. Sebab dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Allah dan malaikat sentiasa berselawat. Selawat di sini ialah mendoakan kepada mereka yang duduk di saf yang pertama. Maknanya lepas ni kita kena berebut je. Tapi masalahnya orang kita bila saf pertama ni dia jenis macam mana? Dia suka duduk yang belakang kan tu. Bukan setakat yang belakang, ada tiang belakang. Dia memang jenis suka begitu, ya. Lepas itu Nabi kata cabar kita duduk berebut di saf pertama. Allah malaikat tolong doa pada kita tuan-tuan agar diberi kesihatan yang baik, duduk sama dengan rahmat daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala malaikat tuan-tuan cukup suka mereka yang apabila semayang bukan setakat duduk saf yang pertama. Kerana orang yang duduk saf pertama ni tuan-tuan ya, mereka ni boleh lebih fokus berbanding daripada orang yang duduk di belakang tak boleh dengar apa yang Tok Imam baca. Baik itu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalau manusia kita ni semua ni yang hadir ni maupun yang belum hadir ni tuan-tuan, kalau kita tahu kelebihan antara yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim, semua manusia yang duduk di Sungai Tenggin ni akan berebut untuk duduk saf yang pertama. Sebab apa? Dia tahu kelebihan antaranya doa daripada makhluk yang tak pernah melakukan dosa. Siapa dia? Malaikat. Tapi masalahnya kita tak nampak benda sifat yang pahala tu. Itu kita buat tak tahunya. Nabi kata bukan setakat itu saja, kalau kita nampak sumber kebaikan, kebajikan, pahala tersebut, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sampai satu tahap orang akan buat pertandingan cabut undi untuk siapa nak jadi azan waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isyak. Siapa yang nak duduk saf yang pertama dulu hari ini, saf waktu subuh, waktu zuhur. Orang sampai buat apa? Cabut undi. Sebab nak dapat kelebihan yang namanya azan. Yang keduanya duduk di saf yang pertama. Lepas tu kalau boleh lepas ni tuan-tuan bersegeralah untuk kita hadir ke rumah Allah. Lepas tu dalam sebuah hadis, amalan yang Nabi sebut kepada para sahabat ya, Allah Ta'ala akan bagi dua perkara pada dua golongan. Pertama Allah bagi ialah Allah angkat darjat kita sebagai seorang hamba, yang pastinya tuan-tuan hamba, title hamba ni bukan semua manusia dapat. Kita manusia ni mengharapkan panggilan daripada Allah kepada kita adalah hamba. Memang susah. Manusia senang tapi hamba susah, sebab hamba ni memang dekat tu dengan Allah Ta'ala. Dah buka dalam surah Isra ayat pertama Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Babi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maksudnya tuan-tuan, hamba ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Isra ayat pertama ni siapa? Nabi Muhammad. Orang yang nak dapat title Nabi Muhammad, akhlak macam Nabi Muhammad. Orang yang nak dapat tuan-tuan title hamba macam Nabi kita Muhammad, semayang cuba macam Nabi Muhammad. Lepas tu tuan-tuan kita usaha juga sedaya upaya, walaupun kadang-kadang semayang kita ke laut. Kadang-kadang susah juga nak buka bab semayang. Berapa ramai orang khusyuk lah semayang. Sepanjang 60-70 tahun kita semayang 5 waktu sehari semalam. Saya nak agak-agak lah tuan-tuan, ada tak kita boleh khusyuk sampai rakaat yang keempat semayang zuhur kita? Boleh tak bang? Rasa-rasa lah. Waktu semayang kadang-kadang macam-macam idea curah. Kalau yang buat lagu rakaat yang ketiga, dia bawa keluar lagu ni, serondok juga. Nah, macam-macam kadang-kadang benda yang kita lupa mudah ingat waktu bila? Waktu semayang.
Benda waktu semayang ni tuan-tuan mudah diganggu. Kalau yang kerja menoreh dia ganggu je. Kalau yang kerja tuan-tuan hujung bulan nak jual kelapa sawit, dia fikir waktu tu dapat satu tan, kemudian kalau berapa tan dapat duit bulanan tu nak hutang apa pula, pun ada juga fikir begitu. Peti ais rasa setakat ni baru 2 pintu, ingat nak cari 10 pintu. Teringin juga kan. Ada mula kadang-kadang tu datang waktu semayang. Tambah kalau imam panjang. Imam pula baca surah Ar-Rahman, dia pula bukan Al-Hafiz, dia jarang-jarang datang. Imam baca surah Ar-Rahman, bacalah surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, pun baca sikit, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fabi ayyi ala. Kan dalam Ar-Rahman tu dia ada surah tu. Yang pakcik ni bukan tahu pun ni Tok Imam lupa dia ulang surah sama. Bukan masalah lupa. Memang dalam surah Ar-Rahman tu ada 31 diulang fabi ayyi ala, nak bagi tahu litanbih kepada kita semua. Nikmat apa lagi ni yang kamu nak dustakan? Kami dah beri macam-macam kamu. Umur yang panjang, hidup yang sihat, kemudian harta yang cukup, kemudian isteri yang solehah, anak yang solehah. Benda apa yang kita cukup? Maka di situ diulang. Bagi orang yang sentiasa melazimi hidup dia dengan bacaan Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran, pasti dia akan tertampar jiwa dia tuan-tuan dengan ayat Quran yang diulang 31 dalam surah Ar-Rahman. Atau kita cuba tuan-tuan ya, paling tidak pun cuba ke arah untuk kekhusyukan di dalam sembahyang. Sebab apa? Dalam hadis ini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ya, kedua yang Allah Ta'ala akan beri kepada dua golongan ini ialah diampunkan dosanya. Siapakah golongan tersebut? Antaranya mereka yang hadir ke rumah Allah dalam keadaan awal, dalam keadaan berjalan kaki. Sebab kerana itulah antara yang akan menjadi saksi di hadapan mahkamah Allah. Dia akan jadi saksi kita esok. Sebab kalau kita seorang-seorang nak bercakap depan Allah Ta'ala tak termampu. Baik itu antara amalan sunnah yang Nabi sebut tuan-tuan, datang masjid biar arah yang berbeza. Sebab apa? Memperbanyakkan tempat tapak kaki, jejak kaki rumah Allah. Tu menjadi amalan sunnah dalam solat hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha. Nabi suruh mai jalan lain, balik jalan lain. Sebab kenapa? Nak memperbanyakkan tempat esok dia jadi saksi. Wahai Allah, inilah tanah yang satu ketika dulu waktu dia datang ke rumah Allah di Masjid As-Sunnah tangan zaman Tunggal Sungai Tinggi ni, inilah tapak yang pernah dijejaki oleh hamba-Mu ya Allah. Tengok. Sebab itu kita cuba tuan-tuan, paling tidak pun kerana kita memotivasikan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kalau manusia dia tahu kelebihan ini, maka orang akan jadikan tuan-tuan cabut undi. Macam gitulah musim PKP ni pun nak bagi satu hint kepada kita tuan-tuan, orang yang nak datang solat Jumaat dia kena ada dia punya giliran. Kalau macam sini saya tak tahulah, tapi macam sini saya ingat senang dapat solat Jumaat, nak tak nak. Kadang-kadang ada orang jadikan alasan, susahlah nak minta itulah, nak minta ini, dia tak cuba lagi. Kalau di tempat saya di Tasik Puteri tu susah. Bayangkan di situ ada 10 taman, 10 blok, 10 surau, satu masjid. Lah ni dia tambah lagi beberapa lagi taman kat situ tuan-tuan. Yang nak pergi sembahyang kat situ satu Jumaat 40 orang. 40 orang saja. Hampir berapa puluh ribu orang yang duduk sekitar Tasik Puteri tu. Kalau di sini tuan-tuan tak jadi alasan. Datang juga. Apa sebab? Sebab kalau Nabi sebut, kalau manusia nampak kelebihan pahala yang Allah Ta'ala akan bagikan kepada mereka, nescaya mereka akan jadikan sebagai cabutan undi. Nama kita naik setiap waktu di saf yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW sebut, orang yang hadir dalam keadaan solat isyak dan solat subuh, mereka ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sembunyikan
Sebab kenapa? Kalau manusia tahu kelebihan orang yang hadir untuk solat subuh dan datang dalam keadaan solat jamaah pada solat isyak, mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan satu kelebihan. Apa dia? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail atau kama qala. Barang dapat siapa yang datang solat isyak secara berjamaah di masjid ataupun di surau, di balsah, di madrasah mana-mana sekalipun yang dirikan sembahyang berjamaah, datang untuk solat berjamaah, mereka dapat antara ganjaran disebutnya ialah hadis riwayat Muslim ini, Allah Ta'ala bagi pahala seolah-olah dia sudah menghidupkan sebahagian daripada malam dia. Subhanallah. Tak nak ke tuan-tuan? Walaupun kita tidur nyenyak, tapi dapat pahala seolah-olah kita hidup sebahagian malam. Siapa dia golongan dia? Ni yang datang solat berjamaah waktu isyak ni. Subhanallah. Tak rugi dah kita haji dah. Kalau datang maghrib lagi banyak pahala. Ni bila dengar hadis ni tuan, dia datang isyak dengan subuh ya. Susah juga macam tu. Ni cerita motivasi dia sebut. Dan Nabi kata lagi dalam hadis yang sama, wa man shalla subhi fi jama'atin. Siapa yang esoknya malam ni dia datang solat Jumaat isyak, esok dia datang lagi waktu subuh, fa ka'annama shalla lailata kullah. Seolah-olah dia semayang beribadah sepanjang malam, walaupun hakikatnya isteri kita, anak-anak kita melihat kita tidur di sisi mereka. Allahu akbar. Nak apa lagi tuan-tuan? Ibadah yang mudah tuan-tuan kita dapat pahala. Inilah antara kelebihan yang pernah dicemburui oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan baca kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Pernah tuan-tuan minta kepada Allah bila dia lihat tentang kemuliaan umat akhir zaman ini, dia kata, wahai Allah, kalau hebatnya umat ini, betapa hebatnya mulianya amal kebajikan yang dilakukan, satu ibadah Allah ganjarkan pahala, ya Allah, kau jadikanlah aku salah seorang daripada umat Nabi ni. Umat Nabi apa? Nabi Muhammad. Tapi kita tak rasa benda tu. Ni Nabi ni tuan-tuan, Rasul yang namanya Musa, mengadu pada Allah, minta pada Allah supaya Allah jadikan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad. Allah kata, tak boleh Musa, kamu adalah Rasulullah. Bukan setakat Rasulullah, ulul azmi pula. Kamu ada umat yang kamu kena pimpin. Kamu tak boleh jadi umat Nabi ni. Kamu tugas kamu seorang Rasul dan seorang ulul azmi yang kami beri umat kepada engkau ialah Bani Israel. Kau tarbiyahlah dia. Kalau macam tu, ya Allah, jadikanlah aku partner pada Nabi Muhammad. Tak boleh. Kamu ada umat kamu ke sendiri. Sebab apa? Melihat tentang amalan yang dilakukan oleh anak Adam, khususnya kepada Nabi Muhammad, buat satu amal ibadah, Allah ganjarkan pahala melebihi daripada faktor umur usia yang kita ada ni. Baik, itu kalau fikir tuan-tuan, saya muhasabah lah sama-sama ni ya. Dalam usia faktor 60-70 tahun ni, amal ibadat yang kita lakukan tuan-tuan dalam masa sehari cukuplah. Berapa jam yang kita boleh kira ibadat? Semayang fardu, datang solat jemaah 5 minit. 5 kali 5 baru 25 minit. Mana lagi 23 jam 35 minit? Mana je lagi tuan-tuan? Lepas tu kalau muhasabah 60 tahun tu tuan-tuan, dalam bab semayang saja buat amal ibadat, nak duduk syurga Firdaus. Sebab apa? Nama Firdaus. Oh, tak boleh. Dalam 60-70 tahun tu tuan-tuan, hangan-hangan nak duduk syurga Naim. Sebab nama Naim. Tak boleh. Dia bukan kira nama. Sebab itulah tuan-tuan yang kita cari sekarang ni, redha. Tuan-tuan ni kalau buka kisah Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah, dia buat satu-satu amalan bukan sebab kerana pahala, bukan sebab kerana syurga, tapi sebab cari redha Allah. Sebab dia yakin bila Allah redha hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan pilih dia punya jasad dia tuan-tuan untuk duduk di tempat yang penuh dengan keredaan. Itulah tahap syurga. Lepas tu tuan-tuan, kita tak kejar pahala sangat tuan. Sebab apa? Kalau nak kira pahala sepanjang 60-70 tahun, susah. Tak boleh kita duduk dalam syurga.
Itu Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis yang ringkas dan padat untuk kita sama-sama fikirkan, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar illa birahmati minallah atau kama qala. Takkan masuk syurga seseorang hamba itu kalau disebabkan dengan amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, diberi hidup atas dunia 60-70 tahun ni. Termasuklah diriku sendiri. Nabi sebut begitu. Habis itu kita masuk syurga sebab kerana apa? Fabi rahmati minallah, dengan rahmat ataupun dengan kasih sayang pilihan daripada siapa manusia pilihan daripada Allah ni? Yang manusia yang namanya golongan yang Allah redha. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya, cuba amalan yang kita istiqamah benda ni. Antaranya rebut-rebutlah tuan-tuan untuk hadir ke rumah Allah, walaupun dalam keadaan 2 waktu ni, sebab kerana kelebihan dia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat berjamaah subuh secara isyak secara berjamaah di masjid ataupun di surau, maka seolah-olah pada malam itu dia sudah mengimarahkan, menghidupkan sebahagian daripada malam. Dan ditambahkan pula subuh waktu esoknya, maka kita solat pula subuh secara berjamaah bersama dengan imamnya. Jangan pilih-pilih imam. Setengah tempat tu dipilih imam. Imam tua tak nak datang, imam muda juga datang. Pening juga kepala tu, ya. Kadang-kadang kita jumpa, ustaz saya tak datang masjid hari ni. Kenapa? Ustaz tak jadi imam. Pelik juga tu. Jangan kira masalah tu imam, sebab tu imam pun tuan-tuan di tempat-tempat tuan-tuan, di tempat-tempat, di merata-rata tempat pun dia dah select dah. Imam ni paling tidak pun baca Fatihah dia lancar, okey dah tu. Ya. Yang baca dia tuan-tuan walaupun dia Jawa bin Banjar campur. Walaupun Jawa bin Banjar tapi dia punya sebutan fusahah dia macam orang Arab, maka tuan-tuan Allah angkat dia. Manusia pilihan, pilih dia jadi imam. Jangan pilih-pilih pula kita duk tapih pula, oh imam ni kena datang, imam ni tak payah datang. Tak. Sebab kita nak kelebihan, mudah-mudahan tuan-tuan ya, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjaran yang luar biasa. Bukan kita nak tunjuk riak, bukan kita nak tunjuk yang kita ni alim, tidak, tetapi kita nak dapat kelebihan, antaranya seumpama menghidup sepanjang malam dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi insya-Allah kita akan tengok satu lagi hadis beliau ya. Kalau tak larat tidur dululah, nanti saya panggil kejut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bihi qala. Ni satu lagi isu tuan-tuan ya, dalam sembahyang pernah berlaku pada zaman Nabi, macam mana kadang-kadang sebahagian daripada jemaah yang datang masbuk, ada macam ni perangai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu bi qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a jalabata rijalin falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah qala fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, sedang kami masih bersembayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara gerak-geri seorang lelaki. Maka tak kala ia telah selesai sembayang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah keadaan kamu sebentar tadi? Mereka berkata, berkopoh-kopoh kami hendak sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu perbuat demikian apabila kamu datang kepada sembahyang, tetapi hendaklah kamu datang dalam keadaan tenang dan sopan. Apa yang kamu hadapi maka bersembahyanglah kamu, dan apa yang luput maka kamu sempurnakan ia. Ni Nabi sebut tuan-tuan. Satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi dan zaman kita pun ada macam ni ya. Ialah orang datang dalam keadaan masbuk. Satu hari kata Abu Qatadah, kami semayang sama dengan Nabi. Bila kami semayang tu, tiba-tiba dalam kami tengah duduk semayang sama dengan Nabi tu, terdengar ada orang tuan-tuan, dia macam berlari nak dapat rakaat sama dengan Nabi tu. Kan selalu macam tu. Ada baru ni duk viral satu video di Indonesia kot.
Semayang tu semayang di pekarangan. Dia punya tuan-tuan nasyid lari tu sampai dia tak tahu antara muslimat dengan muslimin tu dia ada satu tali, dia terserembat dengan tali, dia tertungging. Terjatuh tu, tertungging ni bahasa utara, maksud jatuh tu. Atau Nabi sebut ni kisah tuan-tuan Abu Qatadah kata Nabi SAW bila dia semayang dengan sahabat, tiba-tiba Nabi dan juga sahabat lain terdengar tuan-tuan macam orang asing, orang terkalut sangat nak masuk untuk duduk dalam saf angkat takbir sama dengan Rasulullah SAW. Maka selesai daripada semayang, Nabi tanya pada sahabat ni, "Ma sya'nukum?" Apa yang berlaku tadi? Apa yang berlaku? Kata sahabat, qalu ista'jalna. Maksudnya qalu ni tuan-tuan bukan seorang sahabat, tapi ramai orang macam tu. Kalau siapa yang pergi umrah dapat bayang macam mana orang yang nak semayang kan, yang turun hotel tu dah lambat. Lepas tu kalau nak semayang tu biar segera awal, tak ada kalut. Kadang orang yang tunggu komat tu, tak apalah tu makan apple dulu lah. Apple yang tadi tak habis lagi. Orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baru turun tuan-tuan. Lift pula rosak. Turun tangga tuan-tuan. Sampai kadang-kadang tuan-tuan dia dapat takbir dengan imam, pas habis semayang tak jumpa slipper. Memanglah tak jumpa, dia balingnya slipper ke mana. Sebab tu Nabi SAW sebut ni, "Masya'nukum?" Maka qalu ista'jalna. Ista'jal ni maknanya ajil, dia bersegera, maknanya dia nak sangat semayang sama dengan Nabi untuk solat muafiq, dapat rakaat bersama dengan Rasulullah. Maka Nabi nasihatkan lepas daripada ni, fala taf'alu, jangan kamu buat perkara tersebut. Sebab iza ataitumus salah, bila kamu nak datang untuk tunaikan semayang, fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah kamu semayang dalam keadaan tenang. Orang yang tenang ni insya-Allah tuan-tuan dia akan mudah untuk hadirkan kekhusyukan dalam solat. Tapi kalau orang yang gopoh-gapoh ni tuan-tuan, bayangkan nak baca Fatihah pun macam orang kena asma. Ya penat ke? Bahkan pula kadang-kadang tu tuan-tuan yang pakai mask tu mati dalam mask tu. Nak risau tu kan. Lepas tu Nabi kata fa'alaikum bisakinah, walau kita ni sekalipun tuan-tuan jangan kita duk ligan sangat, sebab kaedah Nabi dah ajar pada kita dah. Fama adraktum, siapa yang dapat rakaat maka fa'atimu, fasallu, maka hendaklah kamu semayang sama dapat dengan imam. Alhamdulillah, syukur. Tapi siapa wama fatakum, siapa yang tergugur, maksudnya kadang-kadang dia angkat takbir, tu imam pun sami Allahu liman hamidah, ada pakcik ni baru turun rukuk, dia dapat tak rakaat bersama dengan imam? Dia tak dapat ji. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan yang kita tengok ada di kalangan masyarakat kita, bila kadang-kadang imam sami Allahu liman hamidah dia baru rukuk, tak lepas tuan-tuan dia tak dapat rakaat yang pertama. Yang peliknya bila imam bagi salam, dia pun bagi salam. Kalau ada orang macam ni ya, haji-haji, hajah-hajah, tolong tegur dia, bang, tambah satu rakaat lagi. Sebab apa? Abang tak lengkap lagi, sebab abang bersisih dengan imam waktu sami Allahu liman hamidah. Kaedah dia nak dapat rakaat, man adrakar ruku' faqad adrakar rakaat. Siapa yang dapat rukuk bersama dengan imam, maka dia dapatlah rakaat bersama dengan imam tu. Itu kaedah dia. Tapi kalau dia bersisih, dia tak dapat. Pesan kat dia, bang, tambah satu lagi. Jangan suruh dia 4 sekali, jangan. Tambah satu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi syarat dia, jarak yang kita nak suruh dia tambah tu jangan terlama sangatlah. Ini nak berkena dia tuan-tuan sampai 2 hari lepas baru cerita. Haji semayang itu 3 rakaat, 1 rakaat, 2 hari lepas tak boleh tambah 1 dah, kena tambah 4. Qada balik kan. Jadi kaedah Nabi ajar, bila nak semayang saja fa'alaikum bisakinah, biar tenang. Sebab orang tenang ni insya-Allah dia semayang mudah dapat khusyuk berbanding daripada orang yang tergesa-gesa. Sebab sipir dia fama adraktum fasallu, siapa yang dapat rakaat maka dapat rezeki dia, dapat muafiq bersama dengan imam. Wama fatakum, siapa yang luput, yang tercicir daripada rakaat bersama dengan imam, maka sempurnalah baki dengan keadaan kamu bangun lepas kala imam bagi salam.
Dalam hadis ni nak beritahu kepada kita, bukan kata zaman sekarang yang berlaku orang duk kejar rakaat ni, ya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Nabi pun dah ada orang macam tu, sahabat-sahabat yang macam tu. Cuma Nabi ajar kaedah pula, ya, bila dah lepas tu lepaslah, ya. Sambunglah rakaat kalau kamu kurang satu ataupun dua rakaat, ya. Tapi lebih baik, lebih afdalnya kita ambil kelebihan, muafiq bersama-sama dengan imam, ya, ketika mana dalam hal keadaan bila nak melaksanakan ibadat solat. Cara dia macam mana? Hadir di awal waktu, 5 minit 10 minit sebelum daripada tu. Jangan mari 3,5 jam awal pula pada siap untuk datang. Yang jenis pula bangga-bangga diri, dia kata siap makan gaji buta, tu jadi masalah hati pula tu kan. Kalau boleh hadirlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak semayang dalam keadaan tenang. InsyaAllah tenang itulah dapat menghasilkan solat yang khusyuk, dan solat yang khusyuk itulah antara salah satu daripada ciri orang-orang yang beriman. Wallahualam. Jadi alhamdulillah pada malam ini diberi kesempatan pada kita untuk kita dengar 2 buah hadis, ya. Namun masa yang terbatas, insya-Allah kita berhenti dulu setakat inilah, ya. Jadi kalau ada rezeki kita jumpa bulan depan. Mana tahu ada rezeki kita sampai 26 bulan ni, ya, doalah tempat-tempat kita ni tuan-tuan, ya. Selangor ni diberi kesempatan untuk kita melaksanakan aktiviti-aktiviti sebelum daripada ni, ya. Saya baru ni alhamdulillah tuan-tuan balik kampung Perak tuan-tuan, ya. Hampir kat 10 hari juga. Dalam 10 hari tuan-tuan, bila kita duk kuliah kat sana, subhanallah tuan-tuan, ramai orang yang hadir. Ramai orang yang hadir, seronok kita. Bila kita khutbah pula tuan-tuan, yang dengar tu penuh masjid, Allah Akbar, seronok, ya. Kalau kita khutbah kat Selangor ni kadang-kadang Allah lemah semangat. Yang datang 6 orang, yang tidur 4 orang, tinggal berapa? Allahu Akbar. Nasib lah, ya. 2 tu belum tentu lagi dia dengar, hayal lagi habis. Yang tu imam pun tuan-tuan, dia pun geram juga tengok. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabak ni dengan cepat. Dari syaratnya kita ikutlah perintah Jabatan Agama Islam Selangor. Begitu juga kita jaga kita, insya-Allah mudah-mudahan wabak ini dapat kita putuskan, ya. Jadi cukup sekadar itu insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat kita kongsi dan faham berkenaan dengan hadis-hadis, ya. Insya-Allah apa yang baik semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.